حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah masih lagi dapat kita bertemu dalam kuliah khas online, kuliah duha pada pagi ini. Pada pagi ini penganjur majlis kita ialah grup infak Masjid Darsa 19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada mereka dan diberi pedoman, bimbingan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi hamba-Nya yang dikasihi oleh Allah dan dekat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tajuk pada pagi ini adalah perjalanan Nabi SAW dan rahsia Isra' Mi'raj. Nabi SAW telah pun dikurniakan satu kurniaan yang tersangat istimewa, sehingga kan kurniaan ini tidak pernah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rasul pun, kecuali kurniaan ini telah diberikan oleh Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melalui keagungan kasih sayangnya telah membelai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan satu perjalanan agung yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada Masjidil Haram di Mekah sampailah kepada Baitul Maqdis, sehinggalah
melangsung lagi perjalanan itu sehingga melepasi langit yang ketujuh, sehingga perjalanan itu diteruskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Perjalanan yang sebegitu jauh tetapi telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kadar yang sangat singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sedia kita maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang Allah janji itu, Nabi bermalam di rumah Ummu Hani radhiyallahu taala anhu, iaitu sepupu Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummu Hani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun nak meletakkan kepalanya, ketika Nabi sudah pun nak tidur, ketika itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan malaikat Mikail alaihi salam, dibawa ke telaga Zamzam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibuat pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan yang tidak sesuai untuk perjalanan suci itu, iaitu darah yang berwarna hitam yang berada di balik jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ada darah tu, tempat bertempatnya iblis dan juga syaitan. Maka semua tu telah pun dibuang oleh malaikat Jibril alaihissalam melalui pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisi dengan iman, ilmu dan hikmah ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibasuh, dicuci dada Rasulullah, kemudian diisi dengan 3 perkara itu: iman, ilmu dan hikmah, sebagai suatu bekalan untuk Nabi menempuh perjalanan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak kena usaha keimanan kita, kita nak kena usaha ilmu untuk kita nak mendapatkannya. Begitu juga hikmah, kita kena usaha untuk memperolehinya. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengisi terus ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan itu panjang. Daripada Mekah saja nak ke Masjidil Aqsa, perjalanannya makan masa 40 hari pergi, 40 hari balik. Kalau hari ini, kalau kita naik flight 2 jam. Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak naik bas 16 jam. Tu nak pergi ke Baitul Maqdis, tu tak kira lagi nak naik ke atas. Daripada bumi naik ke atas makan masa 500 tahun umur kita baru sampai. Nabi menempuh perjalanan yang hebat. Langit pertama itu Nabi tempuh dengan dibelah langit yang pertama. Langit pertama itu dibuat daripada maujun makfuf, iaitu ombak yang Tuhan tahan daripada melimpah dan menitik ke bumi. Tentu dah 1000 tahun. Lebih tempuh lagi perjalanannya antara langit yang pertama dan langit yang kedua. Jaraknya itu makan masa 500 tahun juga umur kita. Langit yang kedua pun tebalnya 500 tahun juga.
Jadi semua tu makan masa 7,000 tahun antara bumi nak pergi ke langit yang ke-7. 7,000 tahun umur kita baru sampai. Sehinggalah Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Jadi begitulah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi kita SAW berjumpa dengan Allah, difardukan sembahyang di sana, termasuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, termasuk yang Nabi SAW terima di langit ialah kefarduan wudu. Tetapi bila mana Nabi SAW balik mai ke Mekah ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dibawa turun ke Mekah oleh malaikat Jibril. Nabi SAW mula bersembahyang ialah sembahyang zuhur. Mula sembahyang zuhur. Dan yang mengajarkan Nabi sembahyang ialah malaikat Jibril AS. Dalam praktikal tu, malaikat Jibril jadi imam, dan Nabi SAW mengikut malaikat Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan para sahabat Nabi, mereka berimamkan Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dari situ Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersembahyanglah seperti mana kamu lihat aku bersembahyang. Maka sembahyang seterusnya Nabi sembahyang zuhur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib, sebelum itu sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak dan subuh. Jadi semuanya ialah sebanyak 5 waktu sehari semalam. Sedangkan asal-asalnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersembahyang 50 waktu. Jadi bila disebut 50 waktu, Nabi turun sampai ke langit yang ke-6, Nabi jumpa dengan Nabi Allah Musa. Langsung Nabi Allah Musa sangat prihatin terhadap pertemuan di antara Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan Nabi Allah Musa, apa yang Allah wajibkan ke atas kamu dan umatmu Muhammad? Nabi kata, sembahyang 50 waktu sehari semalam. Nabi Allah Musa langsung memberi nasihat pada Rasulullah, Muhammad, seandainya 50 waktu umat engkau tidak akan mampu, umat aku umat yang kuat pun tak akan mampu. Umat Nabi Allah Musa ni umat yang kuat-kuat, tenaga mereka kuat, pun tak mampu, kata Nabi Allah Musa. Jadi nasihat Nabi Allah Musa, naik balik jumpa Allah, minta pengurangan. Allah kurangkan 5 waktu jadi 45. Sehinggalah turun lagi Nabi SAW ke langit yang ke-6. Nabi Allah Musa bertanya, berapa dikurangkan Muhammad? Nabi kata 5 jadi 45. 45 pun banyak, kata Nabi Allah Musa. Sehingga naik lagi minta pada Allah, Allah turun lagi 40. 40 pun banyak, kata Nabi Allah Musa. Sampai turun, Nabi turun naik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi 9 kali semua turun naik sampai 5 pun Nabi Allah Musa kata banyak. Tapi Nabi kata, aku tak naik dah, aku tak minta dikurangkan lagi, aku dah malu, kata Rasulullah, malu sangat-sangat pada Allah. Jadi perasaan malu Nabi itu ialah merupakan perasaan kehambaan. Nabi SAW
yang menunjuk bahawasanya dalam Nabi berjumpa dengan Allah ada perasaan Nabi gerun ataupun takut, dan ada perasaan Nabi malu, dan ada perasaan Nabi cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di situ muntaha, Nabi SAW dipimpin oleh malaikat Jibril sampai ke satu tempat. Dipimpin Nabi, bila sampai di situ, dia lepas tangan Nabi, dia berundur. Bila dia berundur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang sejak daripada awal perjalanan daripada Mekah tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ke syurga, hatta ke neraka, tak merenggang dengan malaikat Jibril. Tapi di situ Jibril letak Nabi berundur. Nabi rasa pelik, pasal apa Jibril berundur sedangkan perjalanan masih belum selesai. Nabi kata, Jibril. Kata malaikat Jibril, tak, aku tahu ni ya. Wa inna lahu maqamun ma'lum. Kamu akan bertemu dengan Allah. Makam kami tak sampai ke makam itu. Kata malaikat Jibril, makam aku tahu ni ya. Jadi kata malaikat Jibril, ni ialah tempat yang paling tinggi orang yang di bawah akan sampai. Orang yang di bawah, tak mana pun tentu ya, yang dia dibenarkan sampai. Orang yang sementara yang menghuni langit, yang menghuni alam tinggi, tu kira dah tinggi, dah melepasi bumi langit yang ketujuh. Tapi lebih dari langit tujuh ada alam lain, iaitu alam kursi, alam arash Allah, alam yang tak tahu nak cerita, tak tergambarkan dan tak pernah kita tahu. Orang yang di atas kalau turun di situ saja, orang di bawah kalau naik tentu saja ada kedudukan terhadap kategori-kategori makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para awliya, ada yang Tuhan bagi dia bertempat langit pertama. Dia duduk dengan kita ya, para wali. Kita duduk dengan dia, kita sema dengan dia, masalah Sayyidina Muhammad. Tahu tak, rohnya bila dia tidur akan duduk di langit yang pertama. Ada yang Tuhan bagi tingkatannya, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit keempat, langit yang kelima, keenam dan ketujuh. Itu martabat para awliya. Bila mereka tidur, jasad mereka di bumi, roh mereka di langit. Jadi kalau pun mereka boleh naik ke langit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi mereka berada di langit yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakat tu ya. Hatta Jibril sakat langit yang ketujuh ya. Lepas tak lepi. Dia pun tak pernah tahu alam lepas tu macam mana. Tapi Nabi kita SAW daripada bawah sampai ke atas lagi, tu makam Nabi kita. Jadi pada ketika Nabi duduk di Sidratul Muntaha, Nabi akan dinaikkan ke atas lagi. Bila malaikat Jibril berundur dan tak mau lagi, dan tak mau dah nak ikut Rasulullah sebab makamnya sekat tu je, dia memberi jawapan kepada Rasulullah, kalaulah aku gagah juga pi, lah taraktu, aku akan terbakar tu alam tinggi. Jadi subhanallah, Nabi pada ketika itu, bila Nabi duduk di situ, tiba-tiba datang awan berwarna hijau. Awan hijau ni dia mai dikelumbuhi Rasulullah, dan dialah yang bawa Nabi naik ke atas. Ketika itu apa Nabi rasa? Gerun, takut. Pasal Nabi akan bertemu dengan Allah, Allah yang menyifatkan dirinya Jalla Azza wa Jalla. Azza wa Jalla
Jalla wa'aza, Subhanahu wa ta'ala. Tu semua nama-nama hebat, sifat yang dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalaluh. Semua tu nama dia abang nama-nama cengih. Sifat-sifat yang bengis, sifat-sifat yang menakutkan. Jadi yang Nabi rasa itulah yang menimbul Nabi naik tu, cerin bulu rumah, berdiri bulu rumah Rasulullah, kerun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu Nabi gerun, Allah pujuk Nabi. Bila Nabi sampai di sebuah tempat dalam perjalanan naik tu, taib, tiba-tiba Nabi dengar satu suara. Suara tu kata, qif ya Muhammad wa rabbuka yusalli. Berhenti tantu Muhammad, Tuhan engkau sedang merahmati. Bila Nabi dengar suara tu, Nabi takutnya hilang. Suara yang Nabi dengar tu suara apa? Suara yang saling tak tumpah, seperti suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terkejut Rasulullah, Abu Bakar ada sini. Sedangkan suara tu suara seorang malaikat yang Allah bagi, suara malaikat tu sebiji suara Sayyidina Abu Bakar. Jadi gerun Nabi hilang. Ketika itulah Nabi SAW sedar bahwasanya dia dah berada di hadapan Allah. Fitrah Nabi, yang Nabi tadi diberi iman, dibubuh dengan ilmu dan hikmah, telah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua itu telah menjadikan Nabi secara spontan, tak perlu berfikir, langsung sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud tu dengan apa pula? Dengan cinta. Habis rasa takut, timbul rasa cinta pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti Nabi pada ketika itu menangis semau-maunya di hadapan Allah. Ketika itulah, ni perasaan seorang hamba dengan Tuhan ni tak ada lah, habis rasa menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehinggalah buah Nabi kita menangis, Allah kata, Muhammad, angkat kepala engkau. Ketika Nabi angkat kepalanya, ketika tu tak terhijab dah Allah dan Nabi kita. Maka melihatlah Nabi kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta, yang telah memilihnya sebagai Rasul, yang telah memilihnya sebagai Sayyidul Mursalin, yang telah menciptanya sebagai penghulu dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, tak tahu macam mana yang Nabi melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah Nabi kita berada di Madinah, selepas hijrah ke Madinah dan telah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sesaat Nabi tengok Tuhan, Nabi jumpa dengan Tuhan, Tuhan kita macam mana? Nabi kita tak ada jawapan yang Nabi kita nak bagi. Sebab Allah, dia bukan perkara yang boleh kita cerita. Macam contoh, seseorang yang tak kenal seseorang, bila dia baru jumpa dengan seseorang, dia balik boleh cerita, orang yang kita jumpa ni tinggi, rendah, gemuk, boleh cerita. Allah ialah zat yang kita tak ada cerita. Sebab tu bila mana kita tengok Tuhan di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan pergi tengok Tuhan, bahawa ahli keluarga kita, bawa anak, isteri, pergi tengok Tuhan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, waktu pertemuan itu ialah waktu, kalau di dunia ni ialah waktu di antara dua khutbah. Jadi sebab tu di antara dua khutbah, doa yang sangat mustajab. Dan
pengalaman saya, alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad, saya ingat doa saya semua makbul. Di antaranya tak pernah tinggal doa di antara dua khutbah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila kita sekeluarga pergi jumpa Tuhan, tengok Tuhan, balik main seronok, tapi tak boleh nak cerita Tuhan tu macam mana. Seronok rasa, tapi tak boleh cerita Tuhan, sebab dia bukan zat yang boleh kita bercerita tentang dia, tapi zat yang hanya kita boleh rasa segala-gala berkenaan dia. Jadi cuma Nabi kata innahu nur, innahu lanur. Nabi kata macam tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka ketika Nabi panggung-panggung, angkat-angkat kepala tengok, melihat zat Allah, ketika itu langsung keluar daripada mulut Nabi satu ucapan penghargaan, pengagungan terhadap Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Nabi tak pernah belajar nak kata, tapi Tuhan dah sistemkan dalam diri Nabi untuk mengucapkan kalimat tu. Jadi kalau kita ni Assalamualaikum, Assalamualaikum adalah satu tahiyat, satu penghormatan kita sesama kita orang beriman. Tapi dengan Allah bukan Assalamualaikum, dengan Allah ialah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Segala jenis penghormatan, at-tahiyyatul mubarakat, yang diberkati, yang penuh dengan keberkatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Salawat maknanya, kalau daripada makhluk, daripada kita, maknanya ialah doa. Daripada malaikat ialah istighfar. Daripada Allah maknanya ialah rahmat. At-tayyibat, semua tu yang baik-baik, lillah. At-tayyibatu lillah, semua tu untuk Allah. Bila Nabi mengungkapkan kalimat itu, maka Allah balas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap kalimat itu kepada Rasulullah. Assalamu alayka, salam untukmu, ayyuhan nabi. Nabi disebut dengan kedudukannya seorang nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dan rahmat Allah wa barakatuh. Jadi subhanallah, dialog Nabi dengan Allah ni, subhanallah, disiarkan secara live, semua dengar, para malaikat yang berada di langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Pertemuan ini pertemuan yang sangat hebat, pertemuan di antara kekasih dan kekasih. Nabi bertemu dengan kekasihnya Allah. Allah menjemput kekasihnya ke langit untuk pertemuan dengannya. Itu dipanggil al-liqa, liqa'ul habib ma'al habib. Kekasih bertemu dengan kekasih. Pada ketika itu Nabi diberi salam oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tak tahu nak cerita macam mana perasaannya, sebab diberi salam oleh Allah. Sayyidah Khadijah hari itu waktu Nabi duduk di gua Hira, Sayyidah Khadijah mai bawa makan pada Rasulullah. Sebelum tu malaikat Jibril mai tunjuk pada Rasulullah, Muhammad hang tengok tu, satu orang duduk berjalan. Oh, Khadijah. Jadi antara gua Thur tu, gua Hira dan Kaabah tu, dia ialah satu padang pasir yang luas. Betul Nabi duduk tu betul dengan Kaabah. Jadi bila padang pasir tu luas, bila Sayyidah Khadijah berjalan nak main ke gua, nampak. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata malaikat Jibril, Muhammad, selagi bila Khadijah sampai, beritahu pada dia Allah kirim salam kat dia, dan beritahu pada dia tempat tinggal ni di syurga
tenang setenang-tenangnya, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada bising. Allah sedia dah kat Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha, soal Sayyidina Muhammad. Bila Khadijah mai, Nabi tak sabar nak beritahu, Khadijah, tadi malaikat Jibril mai. Hantar dia bawa apa? Tak tahu Rasulullah. Allah kirim salam pada kamu. Terduduk sana Khadijah, hak diri terduduk. Bayangkan aura salam Allah. Bila terduduk, soalan dia, Allah kirim salam ke aku? Ya, Allah kirim salam ke hang. Allah. Nangis sana Khadijah mendapat salam Allah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Nabi rasa seorang, atau nak cerita macam mana yang Nabi rasa mendapat salam Allah, tahu tak siapa yang Nabi teringat ketika tu? Kita. Nabi teringat kat kita. Nabi pembalas assalamu alaina, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kau tengok Rasulullah, dia seronok, dia tak ingat siapa, dia ingat kita. Salam untuk kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Kalau kita soleh, kita masuk. Berarti kita dah pun mendapat salam Allah. Bila 3 ungkapan tu berlaku, maka seluruh langit, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang cakap tu? Siapa yang kata beramai-ramai? Siapa yang kata sampai bergema semua langit? Para malaikat. Ya, subhanallah. Jadi kita tak boleh bayang macam mana langit menyambut Rasulullah. Kalau PM nak main pun orang buat persiapan besar-besaran. No. Tak tahu langit begitu gilang gemilang tu, tak tahu macam mana. Malam peristiwa Isra wal Mi'raj, malam 27 Ramadan, malam 27 Rajab. Jadi begitulah Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj. Ni saya cakap Mi'raj, saya tak cakap Isra. Mi'raj ialah di langit. Isra mungkin kita dah banyak dengar para ulama kita bercakap, tapi itulah Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam dialog Nabi dengan Allah dalam peristiwa Mi'raj, ialah Nabi tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Musa kalimullah, Isa ruhullah, Ibrahim khalilullah, aku Tuhan. Ketika tu Allah kata, anta habibullah, kamu ialah habibullah. Jadi subhanallah, bayangkan Nabi terima Nabi dikatakan habibullah, apa Nabi rasa? Allahumma salli ala sayyidina. Sebab yang bagi jawatan kedudukan itu ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah manusia yang darjatnya melebihi darjat semua manusia yang ada, bahkan melebihi daripada darjat semua malaikat yang ada. Nabi lah yang paling tinggi sekali, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tentulah kalau Allah bagi kita rasa walaupun hanyalah sebesar tik kuku yang Nabi rasa, jadi tentu kita akan rasa bahagia, kita akan rasa indah, kita akan rasa terpesona. Sebab benda ni, perkara ni ialah perkara yang berkait dengan hati. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya masalah sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat merasa walaupun hanya sebesar tik kuku apa yang Nabi kita rasa, walaupun lebih kecil daripada tu lagi. Yang kita nak rasa adalah perasaan kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi bertemu dengan Tuhan Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala alam. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri. Kepada Allah sentiasa merahmati kita, menjauhkan kita semua daripada kemurkaannya, mendekatkan kita semua pada keridhaannya,
dan menjadikan kita selalu dibimbing olehnya ke jalan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana